أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Sadaqallahul azim. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan beroleh kejayaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah kita pada hari ini, bertakwakah kita? Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Sayyidina Ali karramallahu wajhah telah mendefinisikan takwa kepada 4 perkara. Yang pertama, al-khawful minal jalil, adanya perasaan takut kepada Allah. Yang kedua, al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, rasa selesa dan cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dan yang keempat, al-isti'dad fi yaumir rahil, persediaan untuk menuju permusafiran yang jauh, yakni menuju ke negeri akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, al-khauful minal jalil, ada perasaan rasa takut dengan Allah dalam arti kata yang sebenar, merasakan diri ini sebagai seorang hamba bagi melaksanakan segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Mentaati segala perintah Allah dalam arti kata arahan, juga mentaati perintah Allah dalam arti kata larangan dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Disebut oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti yang dikatakan tentang takwa adalah al-imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, yakni menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dalam arti kata menjunjung dan melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, yang semuanya termaktub di dalam Al-Quran, dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah, perkara yang berkaitan dengan jinayah, perkara yang berkaitan dengan muamalah, dan perkara yang berkaitan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, menjadi satu kewajipan kepada kita untuk kita beramal, untuk kita melaksanakan, dan untuk kita mematuhinya. Bukan sekadar apa yang kita lakukan untuk diri kita sahaja, tetapi perlu kita fikirkan tanggungjawab kita sebagai umat Islam, sebagaimana yang telah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai satu persoalan kepada kita bahawa kita adalah pemimpin yang dilantik oleh Allah, sebagaimana yang Allah telah nyatakan dalam surah Al-Baqarah. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyatih, setiap kamu adalah pemimpin, maka kamu akan dipersoal oleh Allah Ta'ala di bawah kepimpinan kamu. Persoalannya pada hari ini, bagaimana kita nak menjawab persoalan Allah, dan bagaimana kita melaksanakan tanggungjawab kita yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagai individu muslim, kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala tentang diri kita, sebagai yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, yang akan ditanya oleh Allah apabila seseorang anak Adam mati, ketika belum selesai majlis pengkebumiannya, belum selesai ditinggalkan oleh manusia di dunia, maka mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 persoalan. Soalan yang pertama ditanya tentang umur kamu.
Selama kamu hidup diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan. Selama berpuluh tahun kamu hidup, kamu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu lakukan hidup kamu di dunia? Apakah kamu mentaati perintah Allah dengan umur kamu, ataupun kamu mendurhakai Allah apabila kamu hidup dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita secara percuma? Sedangkan kita akan dipersoal tentang umur kita. Kita dipertanggungjawabkan tentang ibadah kita. Kita akan dipertanggungjawabkan dengan ketaatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bertanya dan kita tanya iman kita. Apakah sudah kita menunaikan perintah Allah yang telah Allah maktubkan dalam Al-Quran, yang menjadi tanggungjawab pada diri kita sebagai individu muslim, sebagai seorang hamba, untuk melaksanakan setiap apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadatnya, sembahyang. Apakah sudah selesai sembahyang kamu dengan solat yang sebenar yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang kamu itu akan mencegah diri kamu daripada melakukan kemungkaran. Sedangkan pada hari ini kita dapat melihat masyarakat ataupun saudara mara kita silap-silap berlaku pada diri kita sendiri. Kita melakukan solat, dalam masa yang sama kita tak dapat meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama kita menunaikan solat, masa yang sama juga kita membuka aurat, masa yang sama kita menunaikan solat, masa yang sama juga kita terjebak dengan perkara-perkara maksiat, masa yang sama kita menunaikan solat, masa yang sama juga kita terlibat dengan perkara-perkara rasuah dan sebagainya. Apabila kita mentaati perintah Allah, kita akan meninggalkan segala apa yang dilarang. Jika sekiranya masih ada lagi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala masih kita lakukan, ini menunjukkan kepada kita bahawa ibadah kita dengan Allah masih belum sempurna dan belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini persoalan tentang umur kita. Ditanya kepada kita sebagai individu muslim, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kamu harta dan kamu dapat memiliki harta yang banyak. Kamu kena jawab di hadapan Allah daripada mana kamu dapat harta ini dan ke mana kamu habiskan harta. Apakah kamu dapat daripada hasil yang halal ataupun kamu dapat daripada hasil yang haram, melalui peras ugut, melalui ugutan, melalui penipuan, melalui rasuah, melalui jalan-jalan yang haram. Semua itu akan dipersoal dan kita akan berjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui iman yang ada pada diri kita, melalui takwa yang ada pada diri kita. Setelah kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala melalui harta yang kita perolehi daripada mana, kita juga akan ditanya ke mana kamu habiskan harta kamu. Apakah pernah kamu sumbangkan kepada jalan yang baik, kepada pembinaan masjid, kepada pembinaan institusi agama, kepada pendidikan-pendidikan yang baik, kepada program-program yang baik, ataupun kamu memberi sumbangan kepada perkara-perkara yang usaha untuk menghancur dan menyekat perjalanan dakwah Islam. Semua persoalan ini kita akan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala telah memberikan tanggungjawab kepada kita sebagai pemimpin untuk diri kita sendiri. Sidang Jumaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah akan bertanya kepada kita sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan soalan yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kamu tenaga. Dengan tenaga yang kuat pada kamu, pada diri kamu, apa yang kamu lakukan dengan tenaga kamu? Apakah kamu sanggup mari masa yang ada untuk datang ke masjid beramai-ramai menunaikan solat Jumaat, ataupun kamu sanggup datang untuk menunaikan solat berjemaah, ataupun sanggup kamu korbankan tenaga kamu untuk datang ke majlis-majlis ilmu, ataupun kamu lebih rela duduk di rumah di depan TV dan dikelilingi oleh anak dan isteri kamu. Sedangkan tenaga yang diberi oleh Allah untuk kita jawab di hadapan Allah, untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya tenaga yang Allah Taala berikan kepada kita sebagai satu pinjaman secara percuma tidak dapat kita lakukan untuk mentaati Allah, kita akan berdepan dengan persoalan dan juga berdepan dengan seksaan, kerana apa yang diberi oleh Allah Taala perlu kita jawab dengan amalan yang kita lakukan di muka bumi Allah pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini manusia sanggup berjalan beribu batu untuk mendapatkan kesihatan tubuh badan. Manusia sanggup berbasikal beratus kilometer untuk mendapatkan kesihatan tubuh badan.
tetapi manusia tak sanggup berjalan 100 langkah sahaja untuk datang ke masjid untuk menghadiri majlis ilmu. Tak sanggup nak hadir 50 langkah sahaja untuk datang ke surau-surau untuk menghadiri majlis ilmu, untuk menghadiri solat-solat berjemaah, untuk mendatangi program-program yang bermanfaat, untuk menjadi satu amalan supaya ia dikira sebagai amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala telah memberi ilmu kepada kita dengan maksud pengetahuan tentang agama, yakni Allah taala telah turunkan kepada kita Al-Quran. Daripada ilmu yang kita tahu tentang halal dan haram, tentang kufur dan iman, tentang baik dan buruk yang kita tahu, dan kita akan disoal, kenapa masih lagi kamu biarkan diri kamu duduk bersekongkol bersama membiarkan segala kemudaratan yang berlaku, apatah lagi berlakunya penghinaan terhadap agama. Sedangkan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yang dinyatakan oleh Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada daripada kalangan kamu suatu umat, satu golongan manusia yang mengajak manusia melakukan kebaikan dan menyuruh manusia melakukan perkara-perkara yang ma'ruf, dan mencegah dan melarang manusia daripada melakukan kemungkaran. Sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang berjaya. Jaminan yang diberi oleh Allah kepada kita bagi mereka yang inginkan kejayaan hidup dunia dan akhirat. Antara perkara yang paling besar mereka kena lakukan adalah mencegah daripada perkara-perkara yang haram untuk diri mereka sendiri, juga masyarakat jiran sekampung dan anak keluarga isteri mereka, keluarga mereka dan anak isteri mereka. Mencegah mereka daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dan menyuruh serta mengajak mereka melakukan perkara-perkara yang diperintah sebagai ma'ruf yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita bertakwa kepada Allah dengan kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita akan dibangkitkan oleh Allah, di mana satu masa kita akan dibangkit untuk kita menjawab segala persoalan ini. Apakah kita akan jawab dengan mulut kita? Kita akan jawab dengan lidah kita yang tidak bertulang? Kita akan jawab dengan ilmu yang kita ada? Kita akan jawab dengan segala persediaan yang kita buat? Jawapannya tidak, kerana kita akan jawab melalui amalan dan ketaatan yang kita lakukan di muka bumi Allah. Kalau kita taat kepada segala perintah Allah dengan apa yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, maka kita akan dapat menjawab dengan mudah apa yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, kerana pada akhirat nanti segala anggota tubuh badan kita akan menjadi saksi di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingatlah, sampailah di mana satu hari nanti mulut-mulut kamu akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu tangan-tangan kamu akan berkata-kata di hadapan Allah di atas apa yang kamu lakukan di dunia, dan kaki-kaki kamu akan menjadi saksi di hadapan Allah di atas apa yang kamu lakukan. Sungguhnya kamu tidak ada lagi penolong untuk hidup kamu di akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, inilah antara sifat pertama yang perlu kita bawa dalam diri kita untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Tidak lain dan tidak bukan, apa yang diturunkan oleh Allah adalah Al-Quran melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa Al-Quran melalui kepribadian hidup Nabi, sejarah perjalanan hidup Nabi, dengan mentaati segala perintah Allah untuk kita lakukan, dan untuk kita lakukan segala ketaatan. Di sana Allah SWT memerintahkan perkara-perkara yang baik kepada kita dalam segala bab yang ada, yang merangkumi seluruh kehidupan kita. Dalam bab ibadat kita dengan Allah, untuk kita membuktikan pengabdian kita yang sebenar, supaya kita menyatakan di hadapan Allah bahawa kita hidup bukan untuk nak mendapat apa-apa habuan di dunia, tetapi hanya untuk menjadi hamba Allah, kerana itu adalah jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala firman dalam Al-Quran,
ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan mereka untuk mengabdikan diri kepadaku. Inilah hidup kita yang sebenar, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengabdian yang sebenar, kita telah diturunkan dasar rujukan kehidupan kita, yakni Al-Quran, yang menentu dan memberi jaminan kepada kita sama ada hidup kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun hidup kita hanya bahagia di dunia tetapi kita merana di akhirat. Carilah hidup yang sebenar untuk kita mendapat keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh Imam Ghazali rahimallahu taala kepada kita sebagai satu peringatan, dinyatakan kepada kita, carilah kehidupan yang sebenar di dunia dengan kamu mendapat keredaan Allah, dengan kamu mendapatkan keredaan manusia untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali-kali jangan kamu cari keredaan manusia dengan kamu mendapat kemurkaan Allah. Lebih baik kalau kamu mampu, Imam Ghazali kata, carilah redha manusia dengan sama-sama kamu mendapat keredaan Allah. Tetapi jika sekiranya kamu tak mampu, biarlah manusia benci kepada kamu, asalkan hidup kamu dunia dan akhirat mendapat keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang dinyatakan oleh Allah taala dalam Al-Quran terlalu jelas, terlalu banyak, terlalu terperinci yang menentukan hidup kita. Sama ada kita hidup sebagai individu muslim yang bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita dan menjaga agama Allah. Dan pada hari ini kita sama-sama memikirkan apakah penjagaan dan usaha yang kita buat untuk menjaga agama Allah. Kalau para sahabat mereka melalui kehidupan yang cukup dahsyat untuk menjaga agama Allah, untuk mengangkat maruah agama, untuk menjulang kitab Allah dalam melaksanakan apa yang termaktub dalam Al-Quran. Pada hari ini kita lihat kita hidup dalam keadaan segala kemudahan, segala kesenangan, segala kemewahan untuk mempertahankan agama Allah. Biarlah kemewahan kita memberi manfaat dalam hidup kita, biarlah kesenangan kita memberi manfaat untuk hidup kita. Semoga kesenangan kita di dunia akan memberi makna kesenangan kita di akhirat apabila kita menjadikan apa yang Allah Ta'ala turunkan sebagai pegangan hidup kita dalam kita berusaha untuk mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perkara yang ketiga, al-ridha bil qalil. Kamu menerima dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kamu. Dalam arti kata kita kena menerima kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada kita nikmat yang begitu berharga, yakni nikmat iman dan Islam. Iman dan Islam adalah dua benda yang tidak boleh dipisahkan. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita merujuk kepada kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, menyatakan tentang iman dan Islam, yang diberitahu kepada kita bahawa iman dan Islam dua perkara yang tak boleh dipisahkan. Jika pisah salah satu, maka pincanglah salah satu di antaranya. Jika sekiranya kita menolak Islam, kita hanya beriman dengan Allah, iman kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita katakan bahawa kita Islam, kita tidak beriman dengan Allah, maka Islam kita juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana iman dan Islam memerlukan di antara satu sama lain. Hari ini saya, tuan-tuan, semua sidang Jumaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita diberi nikmat iman dan Islam untuk martabat jiwa raga kita, untuk kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita menjadi hamba yang benar-benar beriman, hamba yang diberikan nur, diberikan cahaya oleh Allah di atas wajah kita. Apabila kita dihimpunkan di padang mahsyar, maka kita akan digolongkan oleh Allah Ta'ala dengan golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, al-isti'dad yaumar rahil, persediaan yang akan kita lakukan untuk bertemu dengan Allah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sesungguhnya kematian yang akan hadir kepada kita bukan satu perkara yang dijanjikan kita dengan Allah, tetapi satu perkara yang telah ditetap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita tak tahu bila dia akan datang. Disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fa iza ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastakhdimun. Apabila datangnya ajal kepada kamu, dia tidak akan melambatkannya satu saat
ataupun tidak akan percepatkannya satu saat. Maka kalau itulah waktu, masa dan tarikh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bertemu dengan Allah, maka apakah persediaan yang kita akan hadapi untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim Adham, seorang waliullah yang terkenal yang duduk di kota Baghdad, pernah menyebut tentang beberapa perkara yang menjadi sebab kenapa doa orang Islam tidak diterima oleh Allah. Salah satu di antaranya kerana orang Islam selalu pergi menghantar jenazah di tanah perkuburan, tetapi dia tidak pernah bersedia untuk menjadikan diri dia juga ia akan pergi kepada tempat yang sama untuk bertemu dengan Allah. Renungkanlah, semoga kita bersedia untuk bertemu dengan Allah. Yang menjadi persoalan kepada kita pada hari ini, apa yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita nak bawa dengan harta yang ada di dunia pada hari ini? Apakah kita nak bawa dengan harta benda yang ada, dengan ilmu yang ada, dengan pangkat kita yang besar, sedangkan amalan kita tidak ada di sisi Allah? Maka yang terbaik kita bertemu dengan Allah dengan kita membawa iman dan Islam, karena amalan saja yang akan bersama-sama dengan kita. Disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang anak Adam itu mati, maka yang datang bersama-sama dengan dia ketika di tanah perkuburan ada 3 orang sahabat. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, dan yang ketiga amalannya. Apabila dia dikuburkan, maka pulanglah 2 daripadanya. Fayarji'u snaini minhum, datang pulanglah 2 daripadanya. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa yang pulang 2 daripada sahabatnya itu? Yang pulang adalah keluarganya dan hartanya. Wa yabqa wahidan ma'ahu, dan yang akan tinggal bersama dengan dia 1 saja. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa dia yang kekal sama dia? Lalu Rasulullah SAW menjawab, wahia amaluhu, yang tinggal bersama dengan dia hanya amalan dia saja. Harta balik, rumah tangga balik, keluarga pulang ke rumah masing-masing, tetapi yang bersama dengan kita, yang akan menyelamatkan kita di dalam alam barzah adalah amalan kita. Apakah sudah cukup amalan kita untuk bertemu dengan Allah? Jawab dengan takwa yang sebenar, dengan iman yang sebenar, dengan Islam yang sebenar. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, takwa bukan hanya sekadar satu perkataan yang mudah kita sebut, bukan sekadar satu perbincangan biasa, tapi takwa adalah satu sifat yang perlu kita cari. Kerana dengan takwa inilah ia akan menentukan hidup kita selamat di dunia ataupun di akhirat. Dengan takwa jugalah yang menjamin kehidupan kita selamat, yang boleh membawa diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita beriman ataupun tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan saya dan kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang bertakwa apabila kita dipanggil, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala pada bila-bila masa yang kita belum tahu, tetapi kita berusaha untuk bersedia menghadapi saat yang telah ditentukan oleh Allah sebagai seorang hamba yang rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada seorang pun yang lebih baik perkataan daripada seorang yang menyeru kepada mengesakan dan mematuhi perintah Allah serta dia sendiri mengerjakan amal yang soleh sambil berkata, sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang taat kepada perintah Allah. Surah Al-Fussilat ayat 33. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwar ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri واخلل عقدة من لساني يفقهوا القول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وارض اللهم أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك نبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ الوقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرفودين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة لولي العهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرفودين شاه الحاج أمن وصلاح وعافية منك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا Tuhan kami, Tuhan yang maha berkuasa, kami bersyukur kepada Engkau, kehadrat-Mu yang melimpahkan rahmat dan nikmat sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam, khususnya negeri Selangor ini sebagai negeri idaman, maju, sejahtera dan berkebajikan. Justru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami, tingkatkanlah amalan kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki kami, tambahkanlah kami dengan ilmu dan kemahiran, suburkanlah jiwa kami dengan akhlak yang mulia, lindungkanlah kami daripada ujian yang berat seperti kemarau yang panjang, bencana besar, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lainnya, supaya hidup kami akan sentiasa bertambah makmur dan berkat. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau tetapkanlah juga iman pemimpin-pemimpin kami. Kau tingkatkanlah amalan mereka. Kau dekatkanlah mereka dengan-Mu ya Allah. Kau tambahkanlah ilmu dan kemahiran mereka. Kau suburkan jiwa mereka untuk mereka memimpin kami, rakyat, sebagai rakyat di negeri Selangor ini. Ya Allah ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami untuk melaksanakan ibadah zakat sebagaimana yang telah Engkau fardukan. Berkatilah hidup orang-orang yang melaksanakan tuntutan berzakat dan menyayangi fakir miskin. Sucikanlah harta dan jiwa mereka. Lindungkanlah golongan fuqara, golongan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Demikian jua ya Allah, luaskanlah rezeki orang-orang yang mewakafkan harta mereka di negeri kami. Limpahkanlah nikmat iman dan kesihatan yang berpanjangan kepada mereka. Terimalah wakaf mereka dengan ganjaran pahala yang berkekalan hingga ke hari akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun fazkurallahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa li zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.